Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin, qaidud du'a fil mujahidin, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Amma ba'du, lillahi ta'ala. Saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dipanjangkan usia kita untuk terus berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barakah dalam majlis kita, maghfirah, rahmah, memberikan kita pertambahan ilmu, kekuatan untuk beramal dengan amalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Al-Suhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai muka surat 194. Ya. Musa berkata, dah tu ni selepas menyebut kisah di atas. Jadi kita baca ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna khuzwa. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها
kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Kisah penyembelihan lembu ayat 67 sampai 73. Tuan-tuan, kita terus pada tajuk lah, senang ya. Pada kuliah yang lalu kita telah ceritakan tentang panjang lebar. Ini sambung ke surat 198. Perenggan yang 1, 2, 3 sebelum akhir. Selepas menyebut kisah di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum Yahudi hari ini. Hari ini mereka yang berada di kota Madinah, kota Yasrib ya. Sedangkan peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bukan setahun ya, beribu tahun ya. Bahawa punca sebenar kisah tersebut ialah pembunuhan yang dilakukan oleh datuk nenek mereka, Yahudi Bani Israel, dengan cara melengahkan sebutan dan mendahulukan makna demi menimbulkan rasa keinginan yang mendalam untuk mengetahui sebab perintah penyembelihan lembu tersebut. Jadi kalau kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala menyuruh orang Yahudi Bani Israel pada ketika itu yang bertemu dengan Nabi Musa untuk mencari jalan penyelesaiannya dengan menyembelih seekor lembu. Kan? Seolah-olahnya tidak ada hubungan. Pasal apa kena sembelih lembu? Kena korban ke? Ya? Kena buat akikah ke? Ya, kena nazar ke? Ya? Jadi kata ulama, tujuan dia adalah untuk litashwik fi ma'rifati sababi zabhil baqarah, untuk menimbulkan rasa ingin tahu pasal apa pasal kena sembelih lembu. Tak tahu lagi cerita dia. Sebab cerita berlaku pembunuhan itu di hujung ayatnya, pada ayat 72 baru disebut, pukullah mayat itu, menghidupkan kembali orang yang telah 72-73 lah, membunuh. Dan ingatlah ketika kamu semua membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Kata ulama, tashwik, rasa ingin tahu. Kita baca-baca, pasal apa kena sembelih lembu ni? Rupanya ada kes berlaku pembunuhan. Itu dikatakan Allah Ta'ala melengahkan, melambatkan ya, dengan melengahkan sebutan dan mendahulukan makna. Kata ulama, al-bayanu alal hukum. Dia terang al-bayan dulu, baru datang perintah Allah Subhanahu Ta'ala sebab berlaku tu. Tu ketetapannya. Itu dikatakan melengahkan cara sebutan. Dalam Quran menimbulkan rasa tashwik, ingin tahu, demi menimbulkan rasa keinginan yang mendalam untuk mengetahui sebab perintah penyembelihan lembu tersebut. Dah kita baca kat ujung tu, sebab berlaku wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha, ketika mana membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang peristiwa itu. Sebab itu kan sembelih lembu ya. Lepas tu diceritakan pula, pukullah mayat dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Tujuan dia nak ambil satu bahagian daripada anggota lembu Al-Baqarah tersebut untuk dipukul pada si mati, dan si mati dengan izin Allah Ta'ala diberikan hayah, nyawa, hidup untuk seketika, dan bagi tahu yang anak nakan dia yang bunuh dia, kemudian dia pun mati. Mati sesungguhnya, mati yang sebenar-benarnya mati, tidak ada lagi hidup ya. Manakala dia kata, dia sambung lagi,
Manakala dinisbahkan pembunuhan itu kepada Yahudi sekarang, kerana mereka adalah keturunan orang Yahudi dahulu, mereka bermegah-megah dengan asal usul keturunan mereka, bahkan meredai apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Yang ini berkaitan dengan bahasa, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan buka kali ayat tu, nak kena belajar bahasa Arab sikit. Kan? Dia kena tahu sikit je. Sebab dia kata dinisbahkan pembunuhan itu kepada kaum Yahudi sekarang, kerana mereka adalah keturunan orang Yahudi dahulu, mereka memang bermegah-megah. Ya. Kalau kita lihat, ya, dalam bahasa Arab lah, ya, dia ada dhamir yang ganti nama yang mukhaffaf, dia ada mutakallim, dia ada ghaib. Kalau bahasa Melayunya, kalau bahasa Arab dia kata mukhatab tu ditujukan kepada siapa yang bercakap tu, kamu. Mukhatab kamulah. Kalau mutakallim dia. Kalau ghaib dia. Yang tak ada kat situ dia. Kalau mutakallim ana, saya. Saya, aku tu yang mutakallim. Yang ghaib dia. Dia, mereka. Tapi kalau kita lihat ayat ini, dia gunakan mukhatab. Kamu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna tu mukhatab. Dalam bahasa Arab. Nahu. Itu kena tahu tu. Ana, nahnu, mutakallim. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ghaib. Bahasa Arab. Pernah belajar kot dulu tu sikit. Lupa dah Gaji dah. Ingat sikit dah tu. Tak apalah. Kan nak ngaji bahasa Arab pun, cuma nak kena tahu sikit-sikit tu kan. Sebab dia kata, manakala dinisbahkan pembunuhan itu kepada orang Yahudi sekarang, kerana mereka adalah keturunan orang Yahudi dahulu. Ayat pun kata, wa iz qataltum, dan ingatlah ketika kamu membunuh. Bila masa kami bunuh. Sepatutnya ayat itu ikut bahasa, tata bahasanya, bukan nak kata Tuhan salah, tak. Nak cerita pada tuan-tuan macam mana hikmahnya kalam Allah yang mukjiz ni. Ya? Patutnya ikut urutan tata bahasanya, wa is qatalu. Ingatlah ketika mana mereka membunuh. Baru betul. Taklah kena orang yang depan tu. Mereka membunuh. Ni ingatkanlah ketika kamu membunuh. Bila kami bunuh. Dalam macam itulah kan. Patutnya qatalu lah, bukan qataltum. Patutnya macam tu. Tapi Allah Ta'ala menggunakan qataltum. Anta, kamu. Baca kat orang Yahudi, kamu bunuh. Padahal dah beribu tahun dah benda tu. Takkan kami hidup lagi sampai lah ni. Kami dah mati dah. Kan? Datuk nenek moyang kamu dulu. Tujuan dia apa? Manakala dinisbahkan pembunuhan itu pada Yahudi sekarang, yang berada di kota Madinah, di Yasrib. Kerana ayat itu Arab Madaniyah. Kerana mereka adalah keturunan orang Yahudi dahulu. Nasalnya bersambung. Sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, datuk nenek moyang. Kalau cek DNA sampailah kepada Nabi Allah Yaqub. Kan? Nabi Allah Yusuf. Adalah keturunan tu. Ya. Orang Yahudi dahulu, mereka sebab apa? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah alaih, mereka bermegah-megah dengan asal keturunan mereka, bahkan meredai apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka memang perangai dia suka bermegah-megah dengan bangsa mereka. Kenalah ayat ni. Kenalah dekat kepala hampa. Kan? Sebab orang Yahudi, dia ada ulang Quran sebut. Nahnu abna'ullah. Kami anak-anak Allah. Wa ahibba'u. Kekasih Allah. Ni orang Yahudi dia ulang tu. Kan? Macam-macam lah. Tuhan sayang kami.
kalau nak masuk syurga pun lan yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi Nasrani je boleh masuk syurga, orang lain tak boleh. Amboi. Tu hujung ayat tu Tuhan kata tilka amaniyuhum, itulah angan-angan, agak apa, duk berangan ajalah, agakan sangkaan mereka yang tidak berasas. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang yang cakap macam ni, qul hatu burhanakum, bawalah buktinya. Mana dalilnya yang Tuhan sayang kamu? Ataupun kamu saja masuk syurga, orang lain tak payah. In kuntum sadiqin, kalau kamu di pihak yang benar. Ini pun orang Yahudi. Dia bangga, dia berbegah-megah. Dia kata dialah sya'bun mukhtar, bangsa yang terpilih, mukhtar. Saya ceritakan dalam kuliah yang lalu, saya ulang lagi. Berkatalah Dr. Audullah Hijazi, Dr. Muqaranatul Adyan, tajuk buku dia Muqaranatul Adyan, perbandingan agama. Dia kata kata orang Yahudi, wa anna Allaha mayyazahum min bani sa'ir syu'ub wal umam kama yakunu ibaduhu al-mukhtarin, wa anna Allaha jalla shana'uhu qad astafahum min baini khalqihi liyakunu huwa ilahan khasan bihim duna siwahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala, kata orang Yahudi dalam kitab Dr. Audullah Hijazi, sesungguhnya orang Yahudi kata Allah Ta'ala memuliakan mereka di kalangan bangsa-bangsa lain untuk menjadi hamba yang terpilih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih mereka di kalangan makhluk-makhluk yang lain supaya menjadikan mereka hanya Tuhan tertentu saja. Tuhan tu Tuhan untuk mereka saja. Allah Ta'ala, dia kata, dan tidak ada Tuhan melainkan Tuhannya. Tuhan dia bernama Yahu. Tuhan dia bernama Yahu. Ya ha simpul waw ha. Yahu. Yahu. Yahu tu Tuhan dia kata. Bunyi macam Google, Yahoo. Dia kata itu Tuhan dia. Dalam dia berbangga-bangga. Jadi ayat ni kena batang hidung dia. Layak lah. Tu yang kata tadi. Kemudian sambung lagi Dr. Wahbah Zahili, dia bahas. Demikian juga disandarkan pembunuhan kepada satu umat, sedangkan pembunuhannya hanyalah seorang sahaja. Dah tadi kita tengok tadi dhamir tadi mukhatab. Mukhatab tu ramai pula tu. Dia guna perkataan tum. Sedangkan yang bunuh seorang. Pasal apa? Ramai. Orang tertanya-tanya, orang ngaji bahasa. Bunuh seorang aja, pasal apa? Ramai. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Dia guna antum. Qataltum. Fi'al madi. Qataltum. Akaltum. Qataltum. La'ibtum. Jalastum. Itu semua. Kamu duduk. Kamu bunuh. Kamu semua bunuh. Kamu semua telah duduk. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah menyebut, sedangkan pembunuhannya hanyalah seorang saja. Ini kerana satu umat saling memberi perlindungan dan bertanggungjawab di antara satu sama lain. Umat pada keseluruhannya memberi seperti seorang manusia, semuanya dikira bersalah dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang umat Yahudi. Orang Yahudi dia saling membantu di antara satu sama lain. Kita sedia maklum bahawa orang Yahudi sememangnya telah pun ada di bumi Yasrib. Cuma khilaf tu perbezaan pendapat di antara ahli sejarah. Siapa sampai dulu? Yahudi dulu ke?
Aus dan Khazraj dulu. Badawi memang ada dah. Badui Arab Madinah memang ada lama dah. Ya, Badui itu memang ada. Tapi yang sampai selepas Badui siapa? Kita lah kat Malaysia, orang asli. Kita sampai dulu, baru Cina mai, India mai bawa masuk. Kerana kepentingan biji timah. Nak cara Madinah tu siapa sampai dulu? Badui memang ada dah. Arab Badui memang ada situ. Ya. Daripada Kan'an memang ada kat situ dah. Daripada Syam, Palestin memang ada kat situ. Siapa sampai bumi Yasrib tu? Sama ada Aus Khazraj dulu atau Yahudi dulu? Ini khilaf di antara ulama. Ya. Ada setengah ulama tarikh lah, bukan ulama tafsir, ulama tarikh, mu'arifun, ahli sejarah Islam. Dia kata yang sampai dahulu adalah orang Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu sampai dulu. Datang daripada mana? Datang daripada Yaman. Ya. Apabila pecahnya Sadul Ma'arib, empangan Ma'arib, ya, mereka mula mencari penempatan daripada Yaman dekat Sana'a tu, Ma'arib tu, ya, kerajaan pada masa Balqis, pada zaman Nabi Sulaiman lagi. Ya. Dia kata bila pecah yang tu, pecah empangan tu, dalam Quran disebut Ma'arib, Sadul Ma'arib ni, pecah je, orang-orang Arab di situ Yaman tu mencari penempatan. Ada yang naik ke utara, bawah tu Saudi lah, Jaziratul Arab, selatan lah, utara, selatan, Yaman, utara, selatan, utara. Dia naik ke utara, belum lagi ke sana. Kemudian mereka mencari penempatan ke bumi Yasrib. Kata mereka sampai dulu, ya. Sebab, ya, empangan Sadul Ma'arib tadi, empangan Ma'arib tu, kata ulama mu'arihun, dibina pada zaman kerajaan Balqis lagi. Ya. Nabi Sulaiman lebih kurang 900 tahun lebih sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. 900 tahun lebih, dekat 1000. Dibina pada zaman tu lagi. Simpan waris-waris, kemudiannya pecah. Pecah tu mereka cuba mencari penempatan dan ada sampai yang ke bumi Yasrib. Cuma ulama berselisih pendapat nak menetapkan tarikhnya bila. Ada yang kata 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ada yang kata orang Yahudi sampai dahulu, kemudiannya barulah mereka berhijrah sikit sedikit ke bumi Yasrib, orang Yasrib. Wallahu alam, siapa kata dulu, saya tak tahu, itu sejarah. Tapi kebanyakan sebut orang Yahudi. Tapi ada ulama kata macam tu, ulama mu'arifun. Orang Yahudi pula dah tentu dalam sejarah yang saya ulang, iaitu tahun 70 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Maharaja Rum, Kaisar Rum, Titus, banyak kali dia sebut Titus ni mengusir orang Yahudi dari bumi Palestin. Mereka mencari penempatan dan tidak ada penempatan melainkan di bumi Yasrib, kerana bumi itu akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam kitab Taurat. Kalau ikut tadi 500 Aus Khazraj dulu. Ini kata, dan ini kemudian wallahu alam. Dah ada dah orang Yahudi, saya rasa sampai dulu ada di bumi Yasrib ni, ya. Bila orang Yahudi dengan orang Aus dan Khazraj bermuamalah, ya, orang Yahudi ni sentiasa mencari kesempatan. Dia pandai, ya, mencari kekayaan, keuntungan. Kalau Aus dan Khazraj berkelahi, mereka untung, tak boleh bergabung. Itu yang hijrah Rasulullah tu merupakan satu gabungan yang sangat hebat, Muhajirin dan Ansar, yang sebelum itu berperang beratus-ratus tahun. Aus dan Khazraj, Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran tentang keadaan Aus dan Khazraj tu. Wa'tasimu
bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah audah hadrat ni. Berpegang teguhlah wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah, Al-Quran dan hadis. Wala tafarraqu, jangan pecah lagi dah. Dengarlah nikmat Allah kepada kamu, nikmatullahi alaikum. Ketika dulunya kamu bermusuhan, sangat hebat, beratus-ratus tahun, tak boleh berkahwin. Puak ni tak boleh kahwin dengan puak ni. Orang Yahudi seronok lah. Bila Auzah Hadrat tak bergabung, mereka makan untung. Mereka yang kau untung. Kan? Iz kuntum a'da, Allah Ta'ala fa'allafa baina qulubikum. Allah Ta'ala satukan hati-hati kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata hijrah tu. Aus dan Hazrat tu, Muhajirin dan Ansar. Ansar orang Madinah, Muhajirin yang pindah daripada Mekah ke Madinah, Muhajirin dan Ansar. Iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ihwana. Dengan nikmat Nabi Muhammad, kamu sudah saling berukhuwah di antara satu sama lain. Saudara ni, saudara ni, saudara ni, saudara ni. Asbahtum bi ni'mati ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulunya kamu dah terjuntai nak masuk api neraka dah. Terjuntai duduk macam ni. Syafa hufratin, duduk di hujung nar, kehancuran. Fa anqazakum minha, Allah Ta'ala selamat dengan Nabi Muhammad datang. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, begitulah Allah Ta'ala terangkan tanda-tanda kebesarannya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk, bimbingan. Orang Yahudi dia syok. Sentiasa berlaku peperangan di antara Aus dan Hazraj. Orang Yahudi dia sebelah sana dia sokong, sebelah ni puak ni sokong. Kalau Aus, Quraizah sokong. Kalau Khazraj, Qainuqa sokong. Bila berlaku peperangan, mereka pun perang semua. Orang Yahudi ni. Itu dia tunjukkan mereka saling membantu. Perang sama. Ada yang tertawan, ada yang mati. Bila kena tawan, puak belah nu pergi tebus pula orang Yahudi kena tawan ni. Pasal apa? Ini yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Saya baca ayat dia tak ada dalam kitab ni. Wa in ya'tum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum. Ketika datang kepada kamu tawanan-tawanan perang, pandai pula kamu bayar fidyah nak bebaskan mereka, sedangkan kamu diharamkan untuk mengusir mereka. Tak boleh berperang dalam agama kamu. Dalam kitab Taurat tak boleh perang. Pasal apa kamu jadi batu api? Kan mereka saling membantu. Dikatakan bahawa orang Yahudi dia bayar harga tebusan kaum dia, bangsa dia yang terlepas di sebelah sana kalau menang, terlepas di sebelah sini kalau untuk dibebaskan, supaya mereka dapat bersama-sama dengan orang Yahudi yang lain. Mereka saling membantu di antara satu sama lain. Ini panggil orang Yahudi. Itu dikatakan bertanggungjawab satu sama lain, umat pada sesuai seperti seorang manusia. Semuanya dikira bersalah dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang. Ungkapan di atas mengandung unsur-unsur memburuk dan mengecam umat terdahulu dan sekarang, sama ada kumpulan atau perseorangan kecaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, kemudiannya kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ingatlah peristiwa pembunuhan. Ini kena tuan-tuan kena tengok, tu tak betul terjemahan dia tu. Saya dah tengok teks Arab dia dah. Dia tulis kat situ, tak apa jadi saya pun tak tahulah. Ingatlah peristiwa pembunuhan di kepalanya dan yang menimbulkan perbalahan, bukan di kepalanya tuan-tuan.
Betul tak? Dia tulis dalam tag tu di kepalanya, bukan. Sebenarnya dalam tag Arabnya wazkuru hadisatal qatli fi tarihikum. Dia terjemahkan, silap terjemah, bukan semua betul pun, ada yang silap, ada yang betul kan. Dia terlepas dah tu. Saya tengok tag dia sendiri, tag Arab. Buku ni Arab diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Persatuan Ulama Malaysia pada zaman Al-Fadil Ustaz Gani Samsudin, Ustaz Mak Awang. Ni buku diterjemah pada zaman Ustaz Abdul Ghani Samsudin Johor tu dengan Ustaz Mak Awang. Ni buku ni, jasa dia tu belakang tu, dia tu terjemah tu Persatuan Ulama Malaysia. Tu terjemah kan. Tu Persatuan Ulama Malaysia, zaman dia lah yang itu dibawa mengaji sebagai tag, salah satu cadangan tag ke surau-surau untuk guru takmir. Itu yang saya pilih tag ni. Sebab dia bahasa Melayu, diterjemahkan. Dia yang Arabnya itulah. Jadi saya terjemahkan yang Arab dia kepada bahasa Melayu. Ingatlah peristiwa pembunuhan yang berlaku dalam sejarah kamu. Itu yang sebetulnya. Yang berlaku dalam sejarah pembunuhan kamu. Yang menimbulkan perbalahan dan saling tuduh-menuduh di antara kamu. Masing-masing mendakwa diri mereka bersih dan menuduh orang lain melakukannya. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyelar perbuatan dan tindakan menyembunyikan fakta sebenar kes tersebut. Sebaliknya kamu pula pada hari ini menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersurat dalam kitab kamu. Maksudnya sini tuan-tuan, sama je. Hak dulu datuk nenek moyang, hak sekarang yang ada depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil daripada perangai orang dulu juga. Orang dulu sorok pembunuhan. Datuk nenek moyang kamu dulu sorok orang yang sebenarnya membunuh. Kan? Orang hari ini di kota Madinah sorok tentang kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala selar dua-dua. Sama aja dosa dia. Sorok pembunuhan, sorok akan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama aja. Datuk nenek moyang dengan cucu yang ada di zaman Nabi sama aja perangai. Sorok pembunuhan, sorok kebangkitan Nabi Muhammad. Sama dia. Itu maksud dia. Itulah maksud dia, ya. Sebab tu dia kata Allah Taala menyelar, ya. Menyelar, Allah Subhanahu Wa Taala menyelar perbuatan itu dan tindakan menyembunyikan fakta sebenar kes tersebut. Pada zaman Nabi Musa, dia sorok-sorok, dia suruh pergi jumpa Nabi Musa, tekan Nabi Musa. Nabi Musa ni macam mana nak selesai masalah kami ni? Ni siapa bunuh? Datang wahyu daripada Taala, turunlah, suruh sembelih seekor lembu. Pada zaman sekarang sembunyi pula kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada orang Arab, Aus dan Khazraj, Badui, tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran agama mereka. Tiba-tiba Nabi datang, dah tak mengaku benda tu ada dalam Taurat. Sama je. Ini orang Yahudi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala pasti mendedahkan. Allah Subhanahu Wa Taala pasti mendedahkan apa yang kamu sembunyikan dan rahsiakan tentang pembunuhan. Kemudian Allah Taala perintah, pukullah orang yang dibunuh itu dengan sebahagian anggota lembu yang disembelih. Mereka memukulnya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan untuk beberapa ketika mangsa berkenaan, lalu dia memberitahu identiti sebenar pembunuhnya. Yang saya cerita tadi, bangun-bangun orang tanya, ya, orang tanya, man qatalaka, siapa bunuh kamu? Bangun tanya, man qatalaka, diceritakan oleh Ibnu Abbas, riwayat dia. Dia kata, qatalani ibnu ahi, yang bunuh aku anak menakan aku.
Kemudiannya kata ulama, summa mala mayitan. Kemudiannya dia pun jatuh, tumbang, mati. Jadi apa yang jadi anak menakan tu? Saya ulang lagi 2 cerita dah minggu lepas. Kan? Anak menakan dia tu, kata ulama, ada yang ditangkap untuk dilakukan hukuman qisas. Qisas bunuh balik. Hang bunuh dia, kena bunuh balik. Sama saja. Hukmu man qablana syar'un lana. Sama saja. Kan? Dalam hukum Taurat ada bunuh, bunuhnya kena qisas. Hukum Nabi Muhammad dalam syariat Al-Quran pun hukumannya adalah bunuh juga. Kutiba alal qisas fil qatla. Dalam Quran disebut. Selepas ayat puasa tu. Kutiba alaikumus siyam. Ada ayat tu. Lepas pada tu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Dipardukan bunuh balik bagi hal pembunuhan. Kata ulama, tangkap kena qisas. Wallahualam, itu kata ulama lah kan. Kemudian dia sambung, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan mangsa pembunuhan seperti itulah, Allah juga mampu menghidupkan orang yang telah mati pada hari kiamat nanti dengan kuasanya yang amat menakjubkan. Kamu nak sembunyi macam mana orang Yahudi? Dulu datuk nenek moyang kamu yang sembunyi pun akhirnya pecah tembelang. Pecah tembelang dengan hidupnya orang yang dibunuh. Hari ini kamu nak sembunyi pula dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti kamu nak lari mana? Lebih kurang macam itulah. Kan? Semuanya akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu isqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum ila akhir ayat. Iza zul, apabila berlaku goncangan segoncang-goncangnya. Zilzah ni goncangan, gegaran, segoncang-goncangnya kiamat lah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu isqalaha. Bumi akan keluarkan apa yang ada dalam isi perut dia tu untuk diceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk mana? Kita duduk dalam tanah lah. Keluarlah kita. Bumi keluarkan semua, isi perut bumi dikeluarkan semua habis. Bukan mati tahun lepas saja, beribu-ribu tahun mati, dibangkit. Nak lari ke mana? Wa qala al-insanu mala. Benda ni. Pasal apa ni? Pasal apa? Wa qala al-insanu. Manusia pun celak itu. Ila akhir ayat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Semua akan dipertontonkan di hadapan Allah SWT. Nak lari mana? Kemudiannya Allah SWT membalas setiap manusia berdasarkan amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Ya. Demikian Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya yang jelas menunjukkan kebenaran Al-Quran dan Nabi. Kedua-duanya menjelaskan perkara dan hakikat yang gaib, supaya kamu berfikir dan beriman dengan risalah Nabi dan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kamu memahami rahsia-rahsia dan faedah tunduk kepada syariat. Dengan kepahaman itu kamu boleh menghalang diri kamu daripada mengikut hawa nafsu. Seterusnya kamu boleh mentaati Allah SWT seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kita kena sedar, kita duduk di atas muka bumi ni hamba Allah, Abdullah. Walaupun nama kita tak Abdullah, tapi kita adalah hamba Allah, Abdullah. Apa hasibtum innama khalaqnakum sudah. Tuhan tanya dalam Quran, apa kamu sangka aku jadikan kamu macam tu saja? Macam tu je.
Besar merangkak, berlari, berjalan, mengaji tinggi, beli kereta kaya, ni, kahwin bini cantik, rumah besar. Mana itu ya? Tu ya. Mati apa? Rehat. Tidur. Titun. Orang Cina kata titun dia. Apa? Kita orang Islam hak tu yang penting tu. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ya Allah tuan-tuan. Ya. Bukan tak boleh cari dunia, boleh. Tapi kena ingat. Nak dari mana? Nak pi mana? Ya. Kita ni koi. Kan? 2022 Masihia. Seronok sambut tahun baru, umur pun tua. Tu dah je. 80, 81, 70, 71. Saya 51, 52. Rasa macam form 5 lagi. Form 5 apa, dah 50 dah. Cikgu lagi lah, cikgu senior. Allah Akbar. Itulah ceritanya. Apa dia saja? Duduk saja aja di muka bumi. Tak. Jangan sangka macam tu. Jadi masing-masinglah iktibarnya. Saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, kita sama-samalah buat persediaan untuk hari mati kita. Sama-sama. Bukannya hak cakap je, suruh orang, kita pun sama-sama. Pedoman hidup dan hukum hakam. Pedoman hidup 195. Kisah ini memberi pengajaran dan nasihat dan panduan. Ianya menerangkan sebahagian daripada keburukan dan kejahatan kaum Yahudi. Sikap degil, pendirian mereka engkar dan melampau antara pengajaran yang terpenting. Sikap melampau dalam agama. Ulu, din. Di samping karena banyak bertanya, kerana degil dan sinis. Tanya banyak tu bukan sebab apa pun. Tujuan dia istiba'at wal isti'za', kata ulama. Istiba'at tu apa? Nak tolak. Isti'za' memperolok-olok, mempersenda-sendakan. Hampir-hampir tidak melaksanakan perintah sembelih lembu ini. Sebab saya terangkan juga dalam kuliah yang lalu, Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa ma kadu yaf'alun. Kada tu hampir-hampir tak jadi dah. Kataan kada tu hampir-hampir tak jadi dah. Hampir-hampir tak jadi dah. Kada tu dalam bahasa Arab. Kana lain, kada lain. Hampir-hampir tak jadi. Mujuk. Ingat juga Allah, datuk nenek moyang kamu dahulu wahai orang Yahudi di Madinah, ada perkataan insya-Allah. Bila terang insya-Allah ke buat. Allah Ta'ala akhirnya mempertemukan mereka dengan rajulun yang padanya ada lembu sebagaimana ciri-ciri yang telah diterangkan itu. Mujuk ada. Kesian lagi Allah Ta'ala. Keturunan orang baik-baik ni Allah kesian. Tapi itulah perangai dia, Pak. Ya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala melarang kita daripada memperbanyakkan pertanyaan ketika Al-Quran diturunkan dengan firman-Nya. Sebelah 196. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasu'kum. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang diterangkan kepada kamu, ia akan menyusah kamu. Maksudnya tuan-tuan, bukan tak boleh tanya dengan tujuan untuk tidak melakukan perintah Allah, istihza' wal istiba'at. Ya. Sebab itu pernah dalam sejarah, ya, dalam hayat Nabi, kisah sirah Nabi SAW, seorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Tak ada kitab ni, saya ambil dalam kitab lain, Imam Nawawi. Ya. Syarah Matan Arba'in Imam Nawawi. Seorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis, bukan Kobis, ha pedas. Al-Aqra' bin Habis. Ya. Dia ni
Suka bertanya. Orang suka tanya ni ada. Zaman dulu pun ada, zaman law pun ada. Saya nak tanya je. Betul tak? Ni ada dalam masyarakat kita pun ada tanya. Kalau tanya dia lah, tak, bukan lain dah. Lepas mic tu ada orang tanya. Memang orang suka macam tu. Dia suka macam tu. Dia suka tanya. Dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah akan firman Allah Subhanahu taala, tuntutan daripada syariat Islam kepada umat Islam pada ketika itu, untuk menunaikan ibadat haji. Untuk menunaikan ibadat haji. Orang buat ibadat haji sebenarnya bila sampai wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk tanya Rasulullah, ya Rasulullah, afa kulli amin ya Rasulullah, afa kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita kena buat haji? Dia tanya macam tu. Rasulullah tak layan soalan dia 3 kali. Afa kulli amin ya Rasulullah, afa kulli amin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah balas balik, jangan bertanya terhadap sesuatu yang aku biarkan. Kalau sekiranya datang perintah Allah Ta'ala, siap tahu macam mana? Bolehkah kita buat haji? Mampukah kita buat haji? Itu maksudnya. Jadi ada orang yang suka tanya. Jangan tanya. Bukan tak boleh tanya. Bahkan Syed Qutb sendiri, dia kata jangan banyak tanya. Fi zilalil Quran, Syed Qutb dia kata, beramallah dengan umum perintah Allah Ta'ala agar ada keluasannya. Kan? Kalau kita benda yang umum kita amal, ada keluasannya. Kalau tak kita tanya, dia sempit-sempit lagi. Allah Ta'ala tahu hati budi kita. Jangan tanya banyak. Suruh perintah sembelih lembu, sembelih aja. Duk tanya lembu ni warna apa, guna untuk membajak ke? Itu panggil tak betul tu. Kita jangan tanya. Bukan tak boleh tanya, boleh. Sebab itu Imam Nawawi, dia kata bertanya itu ada beberapa bahagian. Kita sambung kat situ, berhenti kat itulah. Kan? Dia bunyi dah tadi. Nanti kita sambung pada kuliah yang akan datang berkenaan dengan pertanyaan ni. Bukan tak boleh tanya, boleh. Ada benda yang tak boleh tanya, ada benda yang boleh tanya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung pada kuliah yang akan datang. Dah masuk isyak dah. 196 atas. Masuk atas, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Terima kasih tuan-tuan. Sebelum tutup majlis, tutup pengajian kitab ini, kitab tafsir ini, saya selalu membaca al-i'tibar li umumil lafzi la li khususis sabab. Mengambil iktibar itu atas jalan yang umum dan bukan dengan sebab yang khusus. Jadi kita tutup majlis kita, kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.